Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen Riak PC episod yang ke-17. Macam biasa dalam segmen ni kita akan react. Kita akan bagi reaksi kepada 3 gaming setup yang dihantar oleh audiens Mona Lisa. Untuk video kali ni kita ada setup dari Zai, lepas tu kita ada setup dari Hafizat dan juga Leo Star. Tanpa berlengah lagi, jom kita tengok setup yang pertama dari Zai. So, ini gambar pertama yang Zai hantar kepada saya. Dia ada 2 monitor, satu horizontal dan satu lagi vertical dekat sini, and ada satu ring light. Dia pakai ID Cooling Ice Flow kalau tak silap saya. Ini antara all-in-one liquid cooler yang menjadi idaman saya sebab kecantikan RGB dia tu. Lepas tu yang lain saya tak berapa nampak lah, kecuali dia punya joystick ni dari Xbox juga. Okey, kita pergi kepada gambar kedua yang dihantar kepada saya. Kita zoom sikit. Dia pakai keyboard dari Fantech. Cuma ini model TKL and blue switch kalau tak silap saya. Yang ni kita tak boleh nak pilih dia punya switch apa. Model saya memang lupa lah. Lepas tu kita ada gambar yang ketiga. Dia punya gaming chair. Dia pakai dari Todak ini Todak punya. Lepas tu dia punya mouse dia pun dari Fantech. Model apa saya pun tak pasti. Ini dia punya headset. Wow, dia pakai Fusion. Fantech Fusion HG22. Harga dia sekitar 109 hingga 129 ringgit Malaysia. Kalau anda tanya saya, gaming headset terbaik bawah 150 ringgit Malaysia. Salah satu yang saya akan recommend kepada anda yang ni lah. Yang lain anda boleh cari juga. Cooler Master MH321 tak silap saya. Cooler Master headset. Bukan Master headset. Dia CH tak silap saya. CH321. Lepas tu kita ada juga dari Asus. Tapi Asus ni dia mahal sikit, 169. Asus TUF H3 yang biasa punya. Lepas tu kita pun ada TechWear Q5. Lepas tu kita ada Fantech juga Blizz. Yang tu anda boleh pilih lah kalau anda cari satu gaming headset bawah dari RM150 Malaysia. Dan dia pakai Fantech punya headset stand yang harga dia dalam RM29 Malaysia. Warna hitam punya, agak stable untuk kita letak headset dekat atas dia. Lepas tu ini adalah TechWear Air casing lah, tak silap saya. Okey, kita pergi kepada gambar seterusnya, which is gambar seterusnya adalah gambar ni. Ini dia punya mikrofon. Saya tak pasti model apa. Lepas tu ada lagi. Ini gambar keseluruhan setup dia. Nampak seperti seorang streamer ada acoustic foam yang dekat atas tu kan. Yang merah hitam ni, ini kita panggil dia sebagai acoustic foam. Tujuan dia adalah untuk elakkan gema. Untuk audio kita bunyi lagi sedap. Ada RGB LED dekat belakang meja dia. Dia pakai meja kenduri ni, saya rasa kan. Okey, seterusnya kita ada gambar seterusnya. Ini dalaman PC dia, Ice Flow dari ID Cooling. Lepas tu dia ada sleeve, cable sleeve. Ni dari mana saya tak pasti, tapi nampaklah cable sleeve yang dia beli ni agak bagus sebab dia dah datang sekali dengan kabel COM yang mana dia pegang setiap kabel tu supaya nampak lebih tersusun. Graphic card dari Zotac. Dia punya motherboard dekat sini saya tak nampak lagi apa motherboard yang dia guna, dan ini setup keseluruhan dia sekali lagi lah. So, monitor ni AOC kot. Sekejap, kita zoom masuk. Tak nampak lah. Nampak macam AOC punya monitor. Alright, jom kita baca. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya Zai, bekerja sebagai drafter designer. Part-time streamer. Part-time streamer. So, nanti kita tengok dia punya ni. PC ni dia guna untuk render 3D. Sekejap, saya lupa setting untuk notepad ni tunjuk view yang lengkap kepada saya. Okey. Dia ada part-time streamer. Nanti saya letak link dia punya Facebook streaming page tu dekat description. Anda boleh tolong subscribe lah dia punya. Anda boleh follow dia punya Facebook page. 3D architecture, drawing. Kadang-kadang maaf gambar tak berapa cantik. Inilah setup Marhain saya. Dia pakai, ini bukan Marhain 3070 Twin Edge kot. ID Cooling Ice Flow 240. Lepas tu TechWear Nexus Air, Cooler Master 700W. Lepas tu Gamix D20. D20 saya
tak berapa ada dalam kepala saya. D20 ni dia tak ada RGB standard punya, maybe yang budget punya. Oh okey, motherboard dia pakai Gigabyte Aorus Gigabyte B550 Aorus Pro, lepas tu Ryzen 5 3600. Peripheral dia pakai Fanatec UX1 Hero dia pakai UX1 Hero. So ini dia punya mouse ini dia punya mouse Fanatec MK871 untuk dia punya keyboard. Headphone HG22 Fusion, monitor ED. Oh I see, monitor dia dari Acer ED 32 QUR. Lepas tu second monitor B246HL, controller Xbox One Series X. Lepas tu webcam HD webcam, mic Fanatec Leviosa, speaker Fanatec Artas, kerusi. Ini semua Fanatec ni. Oh semua saya berharap bukan disponsor oleh Fanatec. Kalau kerusi pun anda boleh beli kerusi dari Fanatec. Fanatec pun ada keluarkan kerusi, okey. So kita pergi kepada setup yang kedua, which is setup kedua ni dari Hafiz. Oh sorry, bukan Hafiz tapi Hafizat. Saya macam tu sikit kan, confused. So ini dia punya setup. Ini adalah ITX build. Anda boleh tengok lah, memang nampak kecil gila. Dia ada dia punya, tapi nampak lah dia cuba bagi airflow yang cantik. Dari segi kabel management anda nampak dia punya susunan kabel pun sangat cantik. Dia pakai SFX punya power supply. Ada satu kipas untuk tolak ke atas ni, ada satu kipas sedut ke dalam. Nampak lah dia usaha untuk kasih airflow. Dia punya dia punya PC ni cantik lah. So dekat sini kita boleh nampak ada Strix. Dia pakai motherboard dari Asus. Wow. Ini graphic card Founder Edition dari Nvidia ni. Kalau anda tertanya-tanya macam mana kita nak beli Founder Edition graphic card dari Nvidia ni, memang kita kena beli direct dari Nvidia punya website lah. Saya tak pasti kalau dekat US, UK kita boleh beli dekat kedai-kedai, tapi kalau dekat Malaysia, kalau anda berminat untuk beli Founder Edition ataupun ini memang dikeluarkan oleh Nvidia sendiri. Biasanya kan Nvidia ni dia jual chipset sahaja. Dia jual macam contoh GTX 1070, dia keluarkan chipset 1070 tu, dia akan jual kepada MSI, dia akan jual kepada Zotac, dia akan jual kepada Asus. Kemudian Asus, MSI, Zotac ni dekat kilang dia akan gabungkan. Okey, chipset tadi dia letak atas motherboard. Motherboard tu maybe dia beli dari Foxconn sebagai contoh, ataupun maybe ECS. Lepas tu dia akan tambah RAM, dia akan tambah cooling system dan sebagainya, dan barulah jual kepada kita. Tapi untuk Founder Edition ni Nvidia dia buat khas and dia jual kepada user secara direct, and pattern dia lebih kurang sama. Ni 1070, rare gila ni kan. Lepas tu kita ada ni dalaman dia lagi. Okay, lepas tu tapi padu lah, dia boleh sumbat masuk graphic card Founder Edition, which is kalau biasa kita akan jumpa yang dua kipas sebenarnya dalam satu casing ITX ni. Alright, so ini setup keseluruhan dia. Webcam dia pakai GoPro. Okay, saya pun boleh tiru kot dia punya idea. Sekarang saya punya webcam saya pakai Tech Gear Sentinel 2K. Mungkin saya boleh follow lah idea dia kan. So ini dia pakai MacBook Pro dia dekat sini. Wow, controller dia menarik juga. Oh, controller dia menarik. Dia punya speaker soundbar ni ialah Sonic Gear ke? Tak apa, kita tengok nanti. Mouse dia pakai mouse dari Logitech Master Series. Ni apa ni? Mesin jahit ke? Saya tak pastilah. So alright, so ini dia punya RAM. RAM ni macam RAM favorite saya, iaitu XPG D51. Lepas tu dia pakai Noctua kan atas ni. So ini setup dia bila waktu malam Alright. So Waalaikumsalam. Disebab sama juga, saya lupa nak ni berkongsi dengan apa ni? Berkongsi. Waalaikumsalam. Setup yang agak huru-hara disebabkan kekurangan ruang di rumah. Berkongsi meja dengan mesin jahit. Ini setup Ryzen 5 3600, Cooler Master Cooler Thermalright. Oh, bukan dia pakai betul lah Noctua Tapi Thermalright ni saya kena check dulu. Macam menarik saya boleh minta dari Noctua ni. Casing saya tak pernah dengar. Ini Acat X1 ROG B450i. Antara motherboard ITX yang berbaloi untuk anda beli sebenarnya ROG Strix B450i ni. SPG D50, lepas tu Nvidia GTX 1070 Founder Edition. Saya tak pasti sebab Ryzen 5 3600 keluar selepas GTX 1070. So saya tak pasti ini grafik card dari PC lama dia ke ataupun dia beli second hand ke, tak pasti lah. Tapi kalau dia beli second hand
and dia dapat pada harga murah macam gini, memang mantap gila. SSD Samsung, SSD ada 2 biji, PSU FSP Dagger Pro, LG Duo. Ini pakai LG punya, tapi dia ini Ultra ini Ergo ke? Saya tak pasti. Ataupun dia maybe dia pakai monitor ARM. Keyboard dia pakai CIY tester. Yang ni menarik untuk saya cerita kepada anda. So ini adalah CIY tester, which is CIY tester ni kalau tak silap saya lah, dia hanya barebone punya keyboard. Maksudnya dia jual casing and dia jual PCB board. So kita kena beli dia punya switch, kita beli dia punya keycap. And menarik lagi, CIY tester 68 ni harga dia tak sampai 100 pun. Kalau anda nak start main dengan custom keyboard, maybe anda boleh start main dengan CIY tester ni. Dia wireless lagi. Cuma saya tertanya-tanya dia punya joystick ni. Joystick dia ni macam menarik juga ni. Joystick. Kalau betul boleh digunakan untuk PC, memang this the best. Alright, kita pergi kepada setup yang terakhir dari Leostar. Okay, ini gambar pertama. Dia hantar kepada saya ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar lah. And of course, dia tukar kepada wallpaper Mona Lisa. In case anda tertanya-tanya, kenapa kalau nak join PC ni mesti tukar kepada wallpaper Mona Lisa? Bukanlah untuk marketing dan sebagainya, tapi sebab sebelum ni ada je yang hantar gambar yang dia Google dekat internet. So untuk saya check gambar tu Google ataupun tidak, dia macam leceh. That's why saya buat rule ni, anda kena tukar wallpaper untuk saya tahu yang ini adalah PC milik anda. Kalau PC milik kawan anda pun tak ada masalah, as long as bukan gambar yang kita kata Google dari internet lah. So ini dia punya setup. Dia pakai AOC punya monitor. Dia rendah kan. Monitor ni kita boleh adjust dia punya ketinggian, tapi dia rendah kan. Tapi it's okay sebab dia punya tempat dia letak monitor tu sedikit tinggi compare dengan meja yang dia guna. So by right dia punya eye level, monitor tu eye level lah dengan dia. Then dia pakai keyboard dari Corsair. Saya tak pasti model apa, tapi biasanya kalau shining sebegini, ini adalah sebuah keyboard membrane. Dia bukan mechanical gaming keyboard. Ini Logitech Z133, tak ingat lah mana. Tapi dia pakai Harpoon. Lepas tu dia pakai dari Corsair juga, dia punya mousepad. So casing dia letak dekat bawah menghala ke arah dia supaya senang cucuk interface semua dekat dia kan. Lepas tu ada router dekat sini. Ini casing kerusi dia pakai TT Racing Duo V3. Meja dia pakai meja biasa saja, tapi meja ni kan dia tak strong sangat. Meja ni dia tak ni kuat sangat. Lepas tu ini dalaman PC dia. Dalaman PC dia kita boleh nampak dia pakai Hyper 212 Cooler Master punya cooler. Lepas tu dia pakai Red Devil. Ini power color kan. Red Devil ni power color tak silap saya. Tapi power color dah macam tak ada dekat Malaysia lah. Anda mungkin jumpa lagi grafik kat dia, tapi officially dia tak ada dekat Malaysia. Lepas tu apa lagi yang nampak dekat sini saya tak pasti casing apa yang dia guna. So sekali lagi ini setup keseluruhan dia. Ada kemeja warna putih dekat atas sini. Waalaikumsalam. Saya Adli dari Kulai, Johor. Dan ni sedikit perkongsian setup saya, dan minta cadangan sekali meja gaming yang sesuai. Saat build PC pada awal tahun 2021, saya upgrade sikit-sikit sampailah setup sekarang. Casing dia pakai Aigo Dark Flash DLM21. Bukan mesh, tapi casing depan dah buka. Sebab DLM21 dia punya depan tu memang kita kata tertutup lah. Airflow dia tak berapa bagus. Saya pernah review dia. Lepas tu casing fan Arctic Peace. Okay, nice. Casing fan dia bagus. Processor dia pakai Ryzen 5 3600. Upgrade dari Ryzen 5 2600 pun okay. Cooler masa Hyper 212. LED Turbo Black. Lepas tu Mobo AirShot B450 Pro 4 Corsair CV 650. Power color RX 6700. Upgrade dari 1660 Super. Upgrade yang bagi saya tak berapa signifikan lah kot. Upgrade dia ni. But it's okay lah. Dah upgrade kan. Dia ada beza. Tapi perbezaan dia tu bagi saya tak signifikan. And rasanya RX 6700 lagi draw power compare dengan GTX 1660. RAM Corsair Vengeance. Lepas tu SSD Corsair. Ni tak disponsor oleh Corsair. Monitor AOC 27G22 IPS 144Hz. Full HD upgrade dari Asus. Okay, nice. Mouse Corsair Harpoon. Mousepad Corsair juga. Lepas tu keyboard Corsair K55 RGB gaming keyboard. Maybe saya kena ingat keyboard ni. Speaker Logitech Z625. Oh okay, saya salah tadi. Headphone Corsair HS60. Tak nampak headphone dia. Dia ada letak kat mana headphone dia? Headphone tak nampak lah.
Kerusi TT Racing Duo V3. Saya bukanlah streamer tapi game utama saya War Thunder, Steam dan lain-lain game AAA. Okey, kalau meja ni kan, kalau anda nak cari meja gaming ni, anda boleh cari meja gaming brand biasa pun tak ada masalah. Yang tu dah stable dah. Macam contoh, yang ni. Saya pernah review, anda boleh tengok review saya. Kenapa saya recommend yang ni instead of meja gaming yang lain ataupun meja IKEA. Saya pernah guna meja IKEA, saya pun ada guna meja ni. Meja ni dia punya dia punya batang-batang semua tu memang hollow lah. Dia pakai besi tapi hollow. Bila kita ketuk gitu, kita dapat rasa lah bahagian dalaman dia tu kosong. Tapi the main point kenapa saya recommend anda beli yang ni ialah sebab bahagian atas dia adalah tempered glass. So kita pun tahu yang kita bukanlah macam tak minum air dekat meja kita. Lepas tu kita pun kadang-kadang guna pisau. So kalau anda pakai tempered glass, dia dapat elakkan benda-benda macam tu. Meja ni macam contoh meja yang kita jumpa dekat IKEA sebagai contoh, dia adalah macam apa orang kata habuk kayu tu ataupun kotak-kotak dia macam lapik sampai jadi nampak macam kayu dan dia letak kulit lah. Nampak dari luar tu macam kukuh kan, tapi bila dia kena air lama sikit dia akan mula menggelembung dan sebagainya. That's why kalau saya prefer anda beli saya prefer anda beli meja yang macam ni. Saya dah pernah review, saya akan letak link review saya tu dalam ruangan description box below. Anda boleh check it out. Ataupun kalau anda ada duit sikit, anda boleh beli dari Kitchen Z Adjustable Table. Mereka pernah sponsor saya. Saya recommend ni bukanlah disebabkan mereka sponsor saya, tapi memang penggunaan adjustable table motorized adalah satu meja yang saya seriously recommend anda. Cuma harga dia mahal sikit lah, RM649 Malaysia. Syakir pernah review, link review pun saya akan letak dalam ruangan description box below. Yang saya guna ni ialah Evis, harga dia dalam RM3,000 Malaysia. Anda tak perlu pun beli yang mahal macam ni sebab yang pertama anda tak perlu panjang macam saya. Ni panjang 1.5 meter. Anda just beli yang 1 meter dah memadai. Lepas tu macam saya, kenapa saya beli yang mahal? Sebab saya letak benda-benda berat atas meja ni. Macam casing PC ada yang sampai 30 kilo saya letak atas ni. So saya perlukan satu meja yang stable. Kalau anda just sekadar nak guna untuk PC kegunaan biasa, saya just recommend anda untuk beli Kitchen Z ni lah. So itu 3 gaming setup yang orang hantar kepada saya dalam video kali ni. Nak kata yang terbaik tu saya rasa kali ni kita tak jumpa lah. Apa-apa pun, terima kasih kerana join. Kita jumpa pada episod yang seterusnya. Kalau anda nak join React PC ni, walaupun ada banyak lagi yang saya tak react, anda boleh hantarkan anda punya penyertaan dekat email yang saya letak dalam ruangan description box below. But make sure, pastikan yang link anda kongsikan tu saya tak perlu nak request masuk dekat dalam. Saya tak akan buat benda tu. Ada banyak orang yang nak join, dia hantar dia punya gaming setup, gambar dia, tapi saya kena request untuk dapatkan file tu. Saya tak buat benda tu. Sorry Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.